إله إلا الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الخاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjat surah Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi hidayah, masih dipilih oleh Ta'ala untuk menjadi tetamunya, untuk kita hadir bersama dalam majlis ilmu kita. Kadang-kala pada kita kecil, tetapi bagi Allah Ta'ala besar. Kadang-kala bagi kita suatu itu besar, tapi bagi Allah Ta'ala terlalu kecil. Kita datang ke majlis yang begini, kadang-kala kita rasa kecil sangat. Kadang-kala kita rasa siapa suka dia boleh datang. Kita rasa ia bukan satu keperluan bagi kita. Kalau sesuatu itu dia mustahak bagi kita, dia adalah perlu bagi kita. Kalau dia tak mustahak bagi kita, dia tak perlu bagi kita. Sejauh manakah kita rasa perlunya kita hadir ke majlis ilmu begini, dan kita datang pun kadang-kala kita rasa kecil saja, tetapi nilai di sisi Allah Ta'ala Tuhan cukup besar. Kita nak dapat sebuah rumah yang kita diami hari ini pun Tuhan, kadang-kala bergolok bergadai. Bagaimana kita kumpul sebanyak duit banyak mungkin nak beli rumah yang ada, tetapi usaha kita nak selamatkan diri kita di sana nanti, cuba renung balik bagaimana lipat ganda yang kita lakukan. Sedangkan kita berada dalam ilmu ini, kita sedang melakukan usaha ke arah itu, tapi kita tak nampak. Kita kecil, kita rasa. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW mengaitkan usaha nak dapat ini. Kalau kita tak usaha sekarang, kita lihat dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, riwayat oleh Tabrani. Kita nak masuk dalam bab yang kedua, sisaan bagi orang menderhakakan ibu bapa. Sebelum kita nak sambung pengajian kita, bab pertama dulu kita baca siksa bagi orang yang bab solat antara kita dengan Allah. Bab yang kedua menceritakan masalah kita dengan manusia, khususnya mak dan ayah. Pada kita kecil, tetapi si Allah Ta'ala besar sangat. Samalah kita kata, kita datang di ilmu ni kita kecil saja, tak ada apa. Kita duduk dalam biar 1 jam kita balik. Tetapi tahu tuan-tuan sedar tak sedar, Rasulullah SAW tak akan berkata sesuatu, sama ada diam ataupun berkata atau perbuatannya, semua adalah uswatul hasanah, kebaikan.
semuanya contoh, semuanya wahyu daripada Allah. Rasulullah tak cakap mereka wahyu Allah, Allah perintah. Persoalannya, pelaksanaan ini dia nak laksana dengan yakin. Kita ada kelebihan hadirnya ilmu, kewajipan, semua tadi dia kena yakin. Maka sebab itu tuan-tuan, Rasulullah SAW 13 tahun tugasan yang pertama telah lantik Rasul, ia membetulkan bab akidah dahulu. 13 tahun kerasulannya tadi di kota Mekah membetulkan tentang akidah umat. Tauhid, mentauhidkan. Dia tak ajak semayang, dia tak ajak suruh keluar zakat lagi, dia tak ajak suruh puasa lagi. Perintah yang pertama membetulkan akidah. Kalau ke semayang pun kita nak tuju hala ke mana? Tuan-tuan datang kerana tuan faham, kerana tuan yakin. Sebab tu bahagian kita tuan, dia tak sama tau. Nikmat Allah Tuhan pun tak sama tau. Tuan-tuan tak? Antara kita sedar tak, yang duduk sekarang ni pun tuan tak sedar ni. Masing-masing nikmat Tuhan bagi tuan tak sedar ni. Ada orang nikmat dia dapat duduk tengah, dia tak dapat sandar dinding. Nikmat dah tu. Ada orang dapat dinding sejuk dia tak kena, orang sana dapat sejuk. Nikmat tak? Dia tak sama. Ada tuan-tuan boleh bercakap tadi, sekarang dah duduk dia. Nikmat pada saya boleh bercakap. Tuan duduk bawah, saya duduk atas. Nikmat ni pun kadang Tuhan bagi kat kita tuan-tuan, kita sedar tak sedar. Kadang dah terlebih ambil. Gula terlebih makan dah. Sampai had tak boleh lebih gula dah. Nampak? Lebih tak nikmat tu? Masin pun kadang-kadang tuan sudah, tuan dah terlebih ambil masin dulu. Lemak pun dah mula terlebih, maknanya kolesterol tinggi, terlebih. 13 tahun dia proses tentang akidah. Maka sebab itu bila kita belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, tiga ilmu wajib untuk memperlengkapkan peribadatan kita ni Allah. Maka sebab bila baca tauhid, kita mula dengan babu taharah. Babu taharah maknanya nak taharah, membersihkan akidah kita dulu. Dia masuk bab tauhid dulu, bab akidah. Rasulullah SAW 13 tahun tak membetus. Nampak? Abu Lahab ini dia pak menakan pak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ni dia sayang, kasih dia Rasulullah, anak saudara dia. Bila diberitahu bahwasanya Aminah telah melahirkan anak lelaki, orang yang paling gembira sekali waktu itu ialah Abu Lahab. Sebab dia dapat anak penakan anak lelaki. Sayang tatang dia dah membebaskan 40 orang tahanan sahaya. Tahanan-tahanan dibebaskan 40 orang. Dan dia mengorbankan 7 ekor unta merayakan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Lahab. Dan Muhammad ini digelarkan Al-Amin. Tak ada seorang pun kota Mekah tadi tak mengatakan Muhammad ni Al-Amin. Tetapi bila Rasulullah SAW memberitahu nak mengajak semua mentauhidkan Allah, waktu tu Abu Lahab mula menentang. Nabi panggil Abu Lahab, kata bukit, kamu tahu tak di sebelah bukit sana ada musuh akan serang kita? Percaya tak? Semua orang percaya. Semua orang percaya. Di sebalik sana ada musuh akan menyerang kita ni. Percaya tak? Percaya semua.
Rasulullah kata, satu hari kita akan dibangkitkan balik untuk dipersoalkan dengan tanggungjawab kita kepada Allah SWT. Waktu itu dia tak percaya. Nak yakin ni kita, angin ni kita nampak tak? Tapi yakin tak angin ni ada? Kita rasa tak angin? Rasa. Nampak tak nampak? Ya, yakin tak yakin? Ni kita pakai ni semua ni. Berapa bulan dah kita pakai ni. Seluruh dunia maknanya semua pakai. Tuan-tuan tengoklah. Presiden Amerika kan, yang baru nak kan, yang semua cakap. Boleh rubah pula tu, maknanya semua pakai. Suasana hidup kita pun dah berubah. Semayang pun tak kena berenggang, pakai semua. Kenapa kita yakin? Kenapa boleh buat? Kenapa kita yakin? Sebab kita nampak depan mata kita itu, tak jaga, piong, jalan. Sebab kita melihat dengan mata ni depan mata kita. Tuan-tuan tengoklah TV. Orang tawaf di Baitullah tadi kosong. Tuan-tuan perasan tak perasan? Dan TV orang tawaf. Lengang. Perasan tak perasan? Apa rasa hatinya? Bukan orang tak nak pergi, tak boleh pergi. Sedangkan tempat tu rahmat Allah Ta'ala di situ. Kenapa Allah Ta'ala tutup, dah tak boleh pergi? Tuan-tuan terasa hari ke depan kita ni semakin susah ke semakin senang ni? Dalam keadaan sekarang ni ni suasana ni susah tuan. Hari ni kawan sakit nak berziarah hospital, dah tak boleh ke mati? Tak boleh. Tuan terasa tak? Tu bagi dunia tu ke depan lagi susah tuan. Lagi susah. Bala ber-Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasab aydin nas. Zahir berlaku kerosakan di atas bumi ini fil barri wal bahri, di daratan, wal bahri lautan, bima kasabat aydin nas, hasil kerosakannya oleh tangan-tangan manusia. Kecil. Contoh kita kata menutup aurat, pada kita kecil, al-biasa. Tapi si perintah Allah Ta'ala cukup besar. Kita datang minat ilmu ni kita rasa kecil. Tapi si Allah Ta'ala nilai cukup besar sangat. Ni. Datang cukup besar, si Allah cukup besar sangat. Dijanjikan, tengok Nabi kata, man ja'ahu malakal maut wa huwa yutlubul ilma luh bihal islam fa bainahu wa bainal anbiya darajatul wahadatul fil jannah. Hadis yang sahih. Yakin tak yakin? Yakin tu pergi berakidah. Yakin tak? Petunjuk dah bagi ni. Petunjuk dah bagi. Jalan nak selamat sana dah ada depan kita. Ini dia. Jalan nak selamat di akhirat dah Nabi tunjuk di depan kita ni. Hadis riwayat Tabrani, Nabi kata, man ja'ahu malakal maut. Barang siapa, man mana siapa? Tak kira tuan ke saya ke? Man ja'ahu malakal maut, barang siapa datang kepada malakal maut. Malakal maut datang nak buat apa? Dia nak buat apa? Malakal maut ni nama dia Azrail. Malakal maut tu jawatan dia. Jawatan malakal maut nama dia Azrail. Dia tugasan dia cabut segala yang bernyawa. Dia yang terakhir sekali akan mati. Dia datang bila datang maut untuk wa huwa yutlubul ilma
Sedangkan orang yang kemudian datang Nabi, dia adalah wa huwa yatlubul ilma, dia adalah penuntut ilmu. Tuan adalah sebagai talib. Salah seorang maknanya talib pengajian di sini. Tak kata surau ni. Tuan nak makna dia tuan istiqamah sebagai talib bagi menuntut ilmu. Kekalkan. Tak kisah di masjid ke surau sana surau sini, tetapi sedang mencari ilmu, cinta kepada ilmu itu tadi. Malak maut datang mana ambil nyawa ni, Nabi kata wa huwa yatlubul ilma lil Islam. Untuk apa? Untuk membangun, membina, menghidupkan din agama. Dia belajar tadi maknanya nak kemaskinikan agama, nak tunaikan perintah Allah. Nabi kata pabainahu kedudukan orang yang malaikat maut datang ambil tadi, wa bainal anbiya, dengan para anbiya, darajatul wahidatul fil jannah. Orang ini di akhirat kelak kedudukan dia pabainahu wa bainal anbiya, dengan para anbiya, wahidatul jannah, darajatul wahid jannah, darjat yang satu dalam syurga. Tak nak yakin ni hadis ni. Nabi dah tunjuk. Jadi penuntut, jadi untuk ilmu sudah. Maka sebab itu satu masa seorang pemuda didatangi oleh malaikat maut. Hai pemuda, aku diperintah Allah untuk nak ambil nyawa kau. Kalau kita dia datang malam ni, pagi esok lepas subuh nak ambil nyawa kau, kita nak buat apa? Pelik tak pelik? Tuan nak buat apa kalau kita pagi besok lepas subuh nak ambil? Apa kita nak buat? Saya ada sebut benda ni, benda yang akan kita lalui. Pemuda ni tuan, dia lari tak? Dia masuklah bilik, ambil beg, isi kain baju. Dia keluar dari rumah. Mana dia nak pergi? Dia nak pergi cari ilmu. Dia nak keluar, nak sambung, nak cari ilmu. Nampak? Dia tahu hadis ni. Wa huwa yatlubul ilma li ahli Islam, untuk nak membinakan Islam, nak kemaskinikan. Kita datang belajar ni, kita nak kemaskinikan kapal kita yang berlayar ni, supaya dia tak bocor. Kapal dia nak berlayar dalam lautan. Lautan ni dalam. Kalau kapal bocor tuan, dia akan karam. Kemana lautan? Kita nak pergi, nak ambil mutiara dalam lautan yang dalam tadi. Mutiara inilah nama dinahayah. Kapal ini syariat. Nak selamat, pertama sekali kena sempurnakan syariat. Kalau syariat tak pernah, habis. Lautan ialah tarikat, jalan tarik. Siapa nak air, dia kena naik kapal tadi, dia kena ambil baldi, dia lepas cedok. Jangan dia buat hal dia bocor kapal. Dia malah naik, dia tebuk bawah. Bila tebuk bawah, satu kapal habis karam. Tuan, saya nak buka belik ringkasan. Bila mana bala Tuhan turun, kau taat ke tak taat, kau berintah, semua akan kena. Sebab tu jangan kita pandang kecil. Suatu masa sebelum Covid ni berlaku tuan, ada satu Allah, dia pergi buat umrah. Orang dari Miqat ni maknanya dia akan ihram, ni ihram.
Kepala tak boleh tutup. Bahkan berjahit pun tak boleh. Kasut pun dia tak boleh sarung, tak boleh. Syarat-syarat tak mau. Tetapi bila langgar nak tunjukkan aku buat gini pun Tuhan tak turun bala pun, bala nak sekarang. Jangan ingat kita kecil, si Allah Ta'ala besar sangat. Dosa besar sangat si Allah Ta'ala, pada kita kecil. Bila bala Tuhan tu semua kena. Tuhan terasa tak? Kita tak boleh, kita tak kecil. Tapi Allah Ta'ala melalui hadis salam, Nabi sebut dijanjikan orang ini duduk dalam syurga darjatnya para anbiya, darjat yang satu dalam syurga Allah Ta'ala. Boleh kata yakin itu. Sebab tu dalam sebuah hadis salam, dalam hidup kita ni, mustikah hadis jilid yang pertama, kata Rasulullah SAW, dalam hidup ini kun aliman au muta'alliman au muhibba ilaih wala khamisa patalak. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibba ilaih wala khamisa. Dalam hidup kamu ini Rasulullah sebut, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Jadilah kun aliman, orang yang boleh mengajar. Kalau nombor satu kamu tak boleh jadi, Nabi kata au muta'aliman, kamu jadilah diri kamu orang muda, orang mau datang belajar. Nombor dua tak boleh, Nabi kata au mustami'an, jadilah kamu orang mau tiga, orang mau datang mendengar. Datang dengar. Nombor tiga tak boleh juga, Nabi kata jadi nombor empat au mustami'an au muhibba ilaih, orang yang kasih kepada majlis ilmu, dia jadi kasih. Dia tahu malam ni, semalam dia ingat, oh malam besok ada kuliah, oh malam besok ada kuliah lain pula ustaz. Wala khamisa, Nabi kata jangan kamu jadi orang nombor lima. Bila jadi orang nombor lima ni tuan, patang binasalah kamu. Ngajar tak datang belajar, tak nak datang dengar, tak nak kasih, tak, kadang tak tahu apa yang sedang berlaku. Habis. Tugas kita ni besar tuan. Saya dah sebut dengan dulu, kita nak pergi kedai, nak beli barang, dompet duit tertinggal, kita nak patah balik ke nak pergi? Patah balik. Kalau terus pergi, saya sebut yang lepas, terus pergi juga, kita tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa, dompet tak buat, duit semua tu tinggal rumah. Satu sen pun tahu tuan nak beli apa. Kalau pergi pun tak boleh nak buat apa. Kita patah balik. Patah balik, ambil dompet kita pergi balik, waktu itu kita ada kekuatan. Power, kita ada kuasa membeli ada. Nak beli itu semua boleh tunjuk. Tuan, bila Allah Ta'ala balik, panggil balik, kita tak buat apa, satu tak buat tuan, nak patah balik kan? Pergi kedai dia, dompet tertinggal, boleh patah balik. Pergi sana, kita tangan kosong, nak patah balik, ambil harta kita nak sedekah sikit. Boleh? Boleh ke tuan? Sementara sakit baki umur dah ni, kita ruang, banyak ruang-ruang yang disebut yang boleh menyelamatkan kita sini. Kita kena benakan, membangunkan, mencari apa ruang-ruang yang boleh mempercepatkan proses, kita nak dapat. Pada kita kecil, tapi si Allah Ta'ala besar. Sehingga kan disebut Rasulullah SAW, para malaikat ini antara asar dia sampai subuh besok. Subuh besok sampai asar pula. Giliran tugasan malaikat yang asar ni sampai ke subuh besok, sekarang dia mengembang. Dia tengok kelompok manusia. Subuh pagi besok Allah Ta'ala, hai malaikat, apa kamu jumpa semalam? Kami jumpa kelompok manusia yang sedang duduk dalam majlis ilmu. Habis kami kembangkan sayap-sayap kami. Allah Ta'ala kata, hai malaikat,
Tidak seorang pun mereka yang menyerah ilmu tadi, aku ampun semua dosa mereka tadi. Allah ampun dosa ni. Para malaikat semua berdoa. Batu-batu yang kita pergi berjalan tu sedang berzikir, minta ampun kepada kita. Orang minta ilmu ni, besar sangat ganjaran dia. Kalau kapal tadi bocor, saya sebut tadi, kita nak kemas kini kan, nak cek. Tujuan kita belajar dia datang ni nak kemas kini, mana kekurangan tadi, mana yang bocor, yang perlu ditampal-tampal, yang perlu ditaubat-taubat, yang perlu minta ampun-ampun, yang perlu kita manusia. Selesai. Kita masalah dengan Allah Ta'ala, masalah dengan masuk bab yang kedua, seksa orang dengan mak ayah kita. Allah. Ni dosa manusia ni. Allah Ta'ala sebut duribat alaihimuz zillah aynama sukhifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Duribat alaihimuz zillah, kamu akan ditimpa kehinaan. Allah Ta'ala sebut kamu akan ditimpa kesusahan, keresahan, kepayahan. Aynama sukhifu, kamu duduklah di mana pun. Illa, kalau nak mengelak kena kesusahan, kehinaan, bihamdillah, Allah naklah melainkan bihamdillah, kena jaga hubungan kita dengan Allah. Kalau tak sembahyang, mana hubungan kita dengan Allah? Tak ada. Kita nak balik masing-masing, termasuk saya bercakap ni, bab syariat ini pun tuan-tuan, bab hak rukun Islam ni pun tuan-tuan, dalam keadaan hari ni tuan-tuan tengok tu kamu apa tu? Mihrab Rasulullah dalam Raudah, replika dia. Tuan, duit banyak mana tebal tu tuan tak boleh pergi sekarang. Hajat ni ziarah makam Rasulullah tak ada can tuan. Kalau pergi pun umur 50 ke atas dah tak boleh. Haji tengok je. Dalam tak suasana apa ini kena turn 5 tahun, 10 tahun. Nak pula macam ni, tuan boleh pergi. Pada hukum adatnya lah tuan, angkut. Kita balik menghadap Allah Ta'ala dengan sebuah kekurangan dalam kecacatan amal ibadah kita. Maka sebab kita nak carikan apa yang boleh selamatkan kita selamat. Malaikat kesilapan yang kita buat dalam kita menuntut ilmu, Allah akan ampunkan dosa kita. Kita dah buat tak betul, belajar tak pula, habis. Talibul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu tuan daripada buayan ilal lahdi, sampai lubang kubur dan lahat pun wajib kita tuntut tuan. Kita nak baca Quran ni bukan nak dengar baca Quran waktu kita mati. Quran ni kena baca mulai sekarang, kena belajar. Nak baca, kita kena baca. Bukan orang baca untuk kita waktu mati. Kita silap. Kita minta orang baca Quran waktu orang mati. Benarnya orang mati tu dia kena masa hidup, dia kena baca Quran sampai ke mati. Nampak kecil, tetapi tuan ganjaran Al-Quran itulah teman yang paling setia, rapat, akrab dengan kita tadi. Hatta dia akan hadir ketika orang memandi jenazah kita, dia akan hadir bersama. Dia akan hadir dalam lubang kubur pun, dia akan hadir sama kita. Selesai makan akhir, dah soal jawab semua pergi, dia akan datang, dia akan duduk di ujung kepala. Mike tanya, siapa kamu? Kamu tak kenal aku? Akulah Al-Quran yang kamu nak baca. Aku diperintah oleh Allah untuk menemani engkau sampai hari kiamat. Allah. Ini hadis kan? Kita tahu benda ini, nak buat, nak kerja hidayah. Hidayah ada. Macam mana ada beda? Hidayah tak akan datang melainkan kepada orang yang bertakwa. Hidayah datang setelah bertakwa. Kalau takwa tak bertakwa, hidayah tak datang. Orang yang nak sembahyang ni orang yang takut kepada Allah. Takut ni bukan takut bila musuh.
Takut ni takut perintah Allah, tak boleh buat. Takut mana larangan Allah, takut. Baru hidayah akan datang. Tuhan datang. Tuhan ingat Tuhan saya datang ke? Tuhan datang, Allah pilih tau. Maka sebab kita tetamu Allah, Tuhan datang dipilih Allah. Dalam ba'il mutahid ini, pekerjaan Allah ada dua. Pertama, perbuatan yang mata ikhtiari. Yang kedua, perbuatan yang mata istirari. Dalam ba'il mutahid, bab akidah kena perkukuhkan. Amal ibadah kita mesti berbetulan dengan akidah. Kalau tak betul dengan akidah, out. Maka sebab tu Nabi perintah 13 tahun maka berbetulkan akidah dulu. Nak yakin macam kita pakai ni. Ada orang pakai duduk, ada orang pakai ni kerana memang nak jaga kesihatan sungguh, keselamatan dia sungguh. Ada kedua pakai ni nak keluar bimbang takut boleh tahan RM1,000. Takut ni boleh tak sama dah. Perbuatan yang pertama, perbuatan istirari. Tu kelebat tauhid disebut itu. Istirari ni perbuatan Allah Ta'ala, demikian Allah lakukan bukan dengan usaha ikhtiar manusia. Allah turun hujan, tu nama dia perbuatan istirari. Allah Ta'ala memberhentikan hujan, perbuatan istirari. Allah Ta'ala naik menjaga matahari pagi sampai petang, ganti bulan, gelap malam. Itu nama dia perbuatan istirari. Allah telah memberikan rezeki pada seorang, itu perbuatan istirari. Nampak zahir Tuhan berjalan datang. Nampak zahir Tuhan dah pukul 6 pergi mandi, pakai baju Melayu semua, pakai songkok datang masjid. Tuhan. Perbuatan yang kedua nama dia perbuatan ikhtiari. Tetapi usaha, nampak kita usaha ikhtiar, nampak buatan kita, tapi Allah yang menentukan. Nampak? Pernah satu masa antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik ni tuan, dia guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid pada Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, rezeki kalau kita tak usaha, tak ada, dia takkan datang. Imam Malik kata tak. Rezeki min Allah, rezeki pada Allah Ta'ala dia akan bagi pada siapa yang kena. Rezeki min Allah. Kata Imam Syafi'i tak. Rezeki mesti usaha ikhtiar. Imam Syafi'i Jadi Imam Syafi'i pun nak tunjuk juga kehebatan dia. Hebat Imam Syafi'i pun tuan. Dia pun keluar. Bila Imam Syafi'i keluar, dia pergi ambil upah memungut anggur. Bila dia pungut anggur ini tadi ambil upah, orang bagi dia upah dapatlah satu bakul. Satu bakul anggur. Dia bawa anggur ni tuan pergi menghadap Imam Malik. Wahai Imam Malik, dia tak kata begitulah, ada hormat lah, dia nak ceritakan dia mana Imam Syafi'i jumpa Imam Malik. Wahai Imam Malik, ini rezeki yang aku usaha bagi tadi, aku pergi ambil upah tadi, orang aku usaha tadi dan aku balik dapat upah ni, makanlah. Imam Malik senyum, makan. Imam Malik pun dia ambil sebiji senyum. Sambil dia tahu ambil sebiji senyum, ambil senyum. Imam Syafi'i heran, saya pergi makan senyum, bagi senyum makan senyum. Imam Malik kata, Syafi'i makan. Imam Syafi'i kata, rezeki ni aku usaha dia pagi tadi, aku pergi upah pungut buah anggur ini makan. Kalau aku tak usaha tadi, buah ni takkan dapat. Imam Malik kata, aku dah pagi tadi aku mengajar orang. Orang datang dengan masalah-masalah, selesai masalah, aku mengajar. Tapi rezeki datang kepada aku. Oi? Imam Malik kata, rezeki datang kepada aku. Yang kau kena pergi cari pun dapat, aku tak, rezeki datang kepada aku.
Nampak? Beza pendapat tadi tapi benar. Mempertahankan makna keyakinan tadi. Imam Syafi'i kita ya rezeki kita tiap. Rezeki Imam Malik kita rezeki ni dia Allah datang. Macam kita akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik kampung tu ambil pisang ni. Tuan bagi teman pisang tak, tapi sikit datang. Akhirnya Imam Syafi'i, Imam Malik dia berpelukan. Nampak? Walaupun beza pendapat tadi, hakikat dia sama. Hebat tak hebat? Imam Syafi'i tadi. Rezeki kadang-kadang yang kita dapat di dengan usaha kita. Kadang rezeki dia datang kepada tuan-tuan. Tuan keluar pas sembahyang dia tengok depan tu dah tu. Belum tu dapat bagian tuan, belum tentu lagi tu. Siapa yang usaha buat tu? Siapa buat tadi? Datang pada tuan tak? Allah yang mengatur ke semua tuan. Ini nama dia perbuatan ikhtiari. Usaha kita yang menentu Allah yang menentu, bukan kita. Tuan datang malam, Allah bukakan hidayah pada tuan. Datang. Tuan pilih tuan diri kita, pilih letak di sini. Tuan tak rasa hebat? Tuan tak rasa bersyukur? Alhamdulillah. Kau hujan tak hujan sampai sekarang. Hebat tak hebat? Allah pilih. Bukan saja tuan, Allah pilih. Maka sebab tu kita akan sebut tadi, dua hubungan tadi, hubungan pertama yang jaga hubungan kita dengan Allah, yang kedua hubungan manusia dengan manusia. Hubungan dengan manusia satu bab, dengan Allah satu bab tuan. Dengan manusia ni, kita rasa kita ada dosa tak? Kita rasa kadang dosa ni benda yang besar. Kita bunuh orang, berzina, itu. Dosa ni maknanya sesuatu yang meresahkan kita. Dosa. Kita sakit hati orang tu. Kita nampak kawan tu, dia lebih sikit, kita dah tak seronok dah. Yang susah hati kita ni, macam mana dia nak pangkat ni, masuk duduk kemudian berdaku, dia duduk ish. Itu dosa. Meresahkan kita, tidur tak lelap. Kalau rezeki kita tadi, jangan risau, hak kita. Allah akan beri keperluan untuk kita, dia tak lebih. Kalau kita jadi jutawan, kalau makan nasi tak seminggan je. Kita nak pasti diri kita bermanfaat pada kita ataupun tidak. Ni diri kita. Kita hidup, diri kita ni memberi manfaat pada kita tak? Nak kepada Allah Ta'ala memberi manfaat tak? Duit tuan ada RM1,000, tuan letak buat tilam dengan soal rabah, sama tak nilai? Soal rabah dengan RM1,000 sama nilai? Letak buat tilam sama tak ada nilai. Duit ni nilai dia bila dibelanjakan baru ada nilai. Tuan pergi letak duit di bank, cukup tahun dia kaya dividen tuan-tuan, baru dia akan letak buah kata RM1,000 10 tahun lalu sampai ni RM1,000 tu. Dengan sahabat sama lah, dia tak nilai. Diri kita juga hidup, jadi takkan makan minum macam tuan, ada nilai tak? Tengok dia menilai tak pada kita, diri kita ni. Saya tanya diri saya, bernilai tak nilai diri kita? Dapat berkhidmat dengan Allah tak? Bernilai tak? Kalau dapat berkhidmat dengan Allah Ta'ala ni, jaga 5 waktu, jaga semua, bernilai tak kita? Nilai si Allah. Kalau kita tak dapat berkhidmat itu, tak ada nilai. Dari pagi tadi sampai sekarang, tak ada. 5 waktu pun tak ada, semua tak ada lah. Tuan datang ke UK, Alhamdulillah. Padahal kita kecil sembahyang Jumaat Aisyah. Pagi besok datang solat subuh berjemaah, tuan nampak kecil. Tapi di sisi Allah Ta'ala, kalau subuh tadi, seolah-olah tuan beramal sepanjang malam. Nampak kecil, nilai dia cukup besar. Berjemaah Aisyah ni, solat jemaah Maghrib Aisyah ni kena jaga. Subuh Aisyah kena jaga. Aisyah ni, solat Aisyah ni berjemaah seolah kita beramal sebahagian daripada malam. Sedang balik kurang tidur. Yufaqihu fid-din, yufaqih. Banyak buat tapi dia tak faqih. Yufaqih. Al-hikmatu dhallatul lil mu'min. Hikmah adalah arzim dhal hilang kerana kita tak mencari.
Kita dan takbir itu ihram pun tak sama. Ada yang ini, ada yang ini. Makna dia takbir itu kita menyerah surrender dengan Allah, menyerah diri. Takbir begini, kita macam ni pada. Rasul haji mana begini takbir, Allahu Akbar. Bukan tu telinga, ini kita bukan tu, ini. Ibu jari bawahnya ini takbir. Surrender, maknanya surrender, Allahu Akbar. Buat boleh. Biar kita buat, biar ada yang kualiti. Kita nak cari yang berkualiti, dah buat dah. Nak buat yang terbaik, kita buat dah baik, tapi yang terbaik, yang berkualiti. Yang berkualiti laksana satu berdasarkan ilmu, bukan ikut suka kita. Ilmu fiqh, ilmu membersihkan jasad. Kalau ilmu tahdid, ilmu membersihkan akidah, membetulkan akidah. Ilmu fiqh, ilmu membersihkan jasad, bab taharah, bersih, bertayamum. Semua tu ilmu fiqh bab jasad. Ilmu tasawuf, ilmu bertaharah, nak sucikan hati. Nak sucikan hati daripada sifat-sifat mazmuh tadi. Nak masuk sifat mahmudah, sifat yang terpuji, nak bersih. Sebab tu saya sebut dulu, kita ni hidup ni yang diletih sangat sekarang ni bukan masalah luaran tapi dalaman. Hati kita kacau. Letihkan hati tersebut. Berserabut tak betul semayang, imam baca surah panjang sikit ke, mana pergi? Merayap kata tu, letih tak letih? Tak rasa nikmat tu tak dapat. Kita dah punya ilmu, nikmat dalam ilmu pun tak dapat. Nak bagi merasai nikmat dalam ilmu bagaimana? Bukan kita, malam ni ustaz ni, malam ni ustaz. Kita pergi tengok orang, bukan cari ilmu. Tak apalah ustaz pada tak apa pergi. Masalah sekarang nak suruh kita nyari keberkatan daripada ilmu yang sampai. Oh ustaz ni dalam TV ni. Oh selalu dalam TV. Nak pergi tengok ustaz dalam TV. Nawai itu awal dah tak betul dah. Tak apa ustaz mana berbilangan ustaz guru pergi mengajar, belajarlah. Kita belajarlah. Sebab nak cari keberkatan. Hati-hati. Nak berbetulkan diri, nikmat tak dapat. Kemanisan tu tak dapat. Saya sebut dulu, manis pisang dengan manis buah rambutan dia tak sama. Tuan terang pada saya? Tak boleh terang. Macam mana tuan? Ambil pisang tuan rasa. Tapi nikmat tuan tak sama, kadang tak sama ke? Tuan rasa sedap dalam rambutan ni, saya tak sedap. Nampak tak? Sama tak sama? Tak sama. Adilnya Allah Ta'ala bagi tak sama tak? Orang yang dapat merasai baru dia tahu nilai manis dia tadi. Begitulah dalam nikmat dalam beribadah, nikmat dalam kita baca Al-Quran, nikmat dalam kita duduk ilmu, nikmat kita bertahajud. Maka sebab tu saya sebut banyak kali sangat, umur-umur kita yang ada ni, saya berada ni, tahajud tak boleh tinggal lagi tuan. Umur yang kita ada ni tuan, saya nak beritahu, tahajud jangan tinggal lagi tuan. Tak boleh tinggal lagi tuan. Kalau kita nak selamat diri kita, nak cari bekalan kita mulai ni, kena fikir hal kita pula, bagaimana kita nak kumpul sebanyak mungkin supaya kita selamat di sana tuan. Tuan malas buat 4 rakaat, buat 2 rakaat tu dah lah. Kalau rajin lagi 4 rakaat buat. Jangan ni. Tak boleh tinggal tahajud tak boleh tinggal tuan. Yang kedua, jangan pisahkan diri kita dengan menjadi ilmu, jangan pisah tuan. Sebab nak masuk di Nabi kita manjahu malkal maut tadi. Yang penting ialah kita biarkan hak orang datang ni lah. Nak istiqamah. Nak istiqamah ni paling susah tuan. Al-Quran jangan tinggal tuan-tuan. Kalau boleh sebelum subuh kita bangun pukul 3-4, sebelum nak datang subuh tu, Quran jangan tinggal baca tuan. Hari ni pagi ni semuka, pagi besok dua muka. Biarlah makna sembahyang itulah pengisian. Hidup kita adalah
perjalanan hidup kita. Apa yang kita isi dalam perjalanan kita. Hari ini perjalanan kita pagi tadi sampai malam lain kita isi. Itu perjalanan hidup nama dia. Hidup kita bukan cari keperluan rumah, itu keperluan. Kalau hidup kita hanya cari keperluan, Tuhan kata ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ini seperti binatang, bal hum adallu, bersesat. Kita hidup dalam perjalanan kita jauh. Sebab tu hidup kita ni bukan untuk mati. Hidup kita untuk yang maha hidup. Mati itulah hidup yang sebenar-benar hidup. Nikmat yang sebenar-benar yang kita dapat nanti selepas kita mati. Nikmat yang kita dapat ini, wa mal hayatud dunya illa bil ghurur, al-ghurur, tipu daya. Nikmat yang hakiki yang kita perolehi daripada Allah Taala, nikmat setelah kita mati. Waktu itu kita hidup yang sebenar-benar hidup. Sementara nak sampai situlah tuan, kita kena fokus betul-betul. Hala tuju kita matlamat kena letak jelas. Bila dalam hidup kita gagal meletak matlamat dalam hidup, kita akan gagal. Kita akan hilang hala tuju kita. Tetapi bila kita meletakkan diri matlamat kita sebagai hamba kepada Khalik Allah Taala, kita akan letak matlamat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa untuk mengabdikan diri kepada aku. Tuan, jadi kita ada tugas dia. Kita ada tugasan kita yang sebenarnya tuan-tuan. Maka sebab tu kita nak masuk dalam bab siksa orang menderhaka puan. Ni masalah kita dengan manusia, dengan mak ayah kita. Yang penting bukan kita nak habis kitab ni. Yang penting kita nak baca, nak faham bab nak kena faham dia. Baik, saya itu saja. Dah 8.30. Masa pantas saja. Masa terlalu cepat tuan. Masa tu 24 jam juga. Tetapi bila kita menggunakan masa itu, kita tak cukup. Bila kita tak guna masa tu, panjang. Kita guna. Bila kita gunakan masa tu, dia Allah. Penting bila kita masa lah. Kita nak pergi Kota Kinabalu. Flight pukul 9. Kita pergi pukul apa? Pukul apa? Kita pergi pukul 8.30. Pukul 7 dah kita ada airport dah. Nampak? Kita dengan Allah Ta'ala. Ini masa kita. Maghrib hari ini dalam hidup hanya datang sekali ini je. Besok dah. Esok maghrib lain pula. Hari waktu yang lain dia tak sama. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak tadi untuk nak sedarkan diri saya, sahabat-sahabat, teman-teman yang saya kasih sekalian. Yang penting-penting kita fikir min aina ila aina, daripada mana ila aina, nak ke mana aku. Apa yang aku nak bawa nak kepada Allah SWT. Ruang-ruang yang sebut tadi inilah ruang sedikit buat tapi ganjaran besar. Pada kita kecil, segi Allah besar. Kadang-kadang kita buat benda besar tapi ni Allah kecil, Tuhan tak pandang. Sebab hati tadi. Ikhlas nak kena ada. Kemudian nak baca baik ikhlas lagi, banyak benda-benda yang kita nak faham kita. Baik saja. Yang baik ni daripada Allah Taala, yang tabik semua kelemahan saya ni. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwali wal akhir wa ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sunna sirru ma sunir ba'amin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka imanan taduna 'ilman bi sallallahu alaihi wa sallam fi atiqati walhamdulillahi rabbil alamin.